pertama dan selama-lamanya panjatkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala kerana pada hari ini Allah Taala izinkan lagi untuk kita sambung kuliah pengajian kita. Iaitu kita akan baca pada hari ini kitab Mughniyatul Musalli pada bahasan solat berjamaah. Kita ambil perhati elok apa hukum dia, bagaimana kalau orang tu tak sembahyang berjamaah. Pada mazhab lain apa hukum dia. Maka kalau orang perempuan pula mai sembahyang jemaah lagu mana? Maka hari ni insya-Allah kita akan bahaskan sabar sikit setara mana yang saya tahulah. Ada pun yang dia tak tahu saya tak bahaslah. Tu bahajat kepada guru boleh lah. Ni memang saya cerita sekadar yang saya mengaji. Maka kita tengok pada muka surat 20. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Sebelah baris daripada atas pada kata dia kata, dan demikian lagi setengah daripada orang yang memeliharakan sembahyang dan yang mendirikan baginya, ia mengekalkan dan menyungguhkan atas mengerjakan dia dengan berjamaah. Tengok situ. Maka kita ambil asal dulu jamaah. Asal jamaah ni kalau daripada segi bahasa Arab maksudnya al-firqatu minan nas. Maksudnya satu kelompok daripada manusia kita panggil jamaah. Tapi kalau ikut ulama fiqh, masuk jamaah ni adalah al-irtibatul hasilu bainal imam wal ma'mum. Yakni satu ikatan ataupun kita kata pertambatan yang terjadi di antara imam dan makmum. Maka bila mana kita faham jamaah tu di antara imam dan makmum, maka kita fahamlah kata sekurang-kurang berjamaah ni adalah dua orang, imam, makmum. Maka hasillah pahala berjamaah. Dan lagi pula adapun hukum kita bersemayang berjamaah di sisi mazhab kita Syafi'i, iaitulah qaul yang mu'tamad bahawasanya sembahyang jemaah ni adalah fardu kifayah. Kita dak faham fardu kifayah, orang lain buat kita tak payah. Kita faham lagu tu. Tapi fardu kifayah ni nisbah kepada umum. Adapun kalau kita tilik pada individu, makna kata satu seorang ni jadi sunat muakkad bila mana dah lepas dah fardu kifayah tu. Cuma kita nak cerita tu nak bagi kita ni ambil ihtimam betul-betul. Makna kata kita bersungguh-sungguh jaga betul-betul main jemaah ni. Walaupun kita kata fardu kifayah, macam kita katalah depa dah semayang dah, aku main di rumah pun tak apa. Hak tu kita cerita pada sudut hukum. Adapun pada bab kelebihan semayang jemaah, fadilat dia, apa lebihnya orang yang dapat takbiratul ula, takbiratul ihram dengan imam dan sebagainya, yang tu bab lain. Cuma kita cerita ni tentang hukum dulu. Jadi kita kata hukum asas semayang jemaah ni adalah fardu kifayah. Orang alim buat kita tak payah. Kita faham lagu tu lah. Tapi yang tu sekiranya hukum. Adapun bila mana kita tilik kepada individu selepas daripada lepas dah hukum fardu kifayah tu, maka jadi sunat muakkad bagi kita. Maknanya lagu mana? Kalaulah kita kata tok imam dengan makmum dua orang kita kata dalam surau ni, depa dah semayang dah, sunat muakkad bagi kita untuk mai juga semayang berjamaah. Dan lagi pula semayang jemaah ni afdal kita lakukan di masjid. Sebab apa? Sebab nak bagi tahu syiar Islam ni. Nak beritahu kata ni kampung Islam ni, orang pun tahu kata ada semayang berjamaah. Dan lagi pula semayang jemaah ni eloknya bagi kita ni, kita perluahkan orang bagi orang boleh mai semayang jemaah. Macam lah ni Covid tak apa lah kan. Kita hadkan tak boleh masuk sebagainya tu tak apa. Cuma kalaulah ikut asal dia, kalaulah semayang jemaah ni, makna kata kita buka pintu-pintu kita ni bagi orang mai masuk. Tak kira lah orang luar ke, orang dalam kampung kita ke, taman kita ke, kita bagi pakat-pakat orang mai. Nak bagi tahu kata syiar Islam ada dalam kawasan tu. Ada lagi pula berkenaan dengan solat jemaah ni, dia ada semayang jemaah yang wajib kita, kalau kita jadi imam, wajib kita niat jadi imam. Antaranya 4 sembahyang dalam kitab Safinatul Najah disebut ada 4 sembahyang yang wajib bagi imam tu niat imam. Yang pertamanya sembahyang Jumaat.
Imam wajib niat jadi imam, makmum wajib niat jadi makmum. Yang keduanya semayang mu'adah. Semayang mu'adah ni semayang orang yang ulang balik. Misalnya kita kata seseorang tu dia dah semayang dah. Kita kata tadi semayang maghrib lah. Kita semayang maghrib, tiba-tiba ada kawan kita dia baru mai. Dia baru mai, dia nak semayang jemaah. Dia ajak kita pula untuk semayang dengan dia. Maka kita kena niat ni niat fardu juga, tapi atas hukum sunat. Tu faham elok tu. Tu punya semayang mu'adah, mana kita ulang balik. Padahal kita dah semayang dah tadi. Mana kata kita semayang maghrib tadi, mana kita berjamaah dah, tiba-tiba kawan kita mai kata, "Hei, aku nak semayang seorang ni, hang tolong aku boleh tak?" Dia tolong, kita kata, "Hang tolong aku boleh tak jadi imam untuk aku?" Waktu tu niat kita mestilah niat, kena niat jadi imam sembahyang fardu tapi pada hukum sunat. Tapi niat memang fardu juga. Mana kita kata usolli fardhu maghrib thalatha imaman. Tapi hukum dia tu hukum sunat, sebab sembahyang fardu ni mesti satu saja. Cuma pada hukum sunat, tapi niat kena niat fardu. Tu yang kedua. Lepas tu yang ketiga, sembahyang yang imam wajib niat berjamaah bila mana seseorang tu dia bernazar untuk berjamaah. Kita kata lagu mana? Seseorang ni dia bernazar asal berjamaah tu fardu kifayah, ataupun kalau dah lepas ada jadi sunat muakkad. Tapi bila mana dia bernazar kata aku nak sembahyang berjamaah fardu maghrib esok lagi. Tatkala tu bila mana dia nak sembahyang berjamaah tu, kalau dia jadi imam, dia wajib niat jadi imam. Kalau dia tak niat jadi imam, sembahyang dah sah, tapi dia punya kelepasan daripada apa yang dia nazarkan tu tak lepas. Makna kata dia kena ulang balik nazar dia tu. Lepas tu yang keempat, sembahyang yang wajib imam ni niat berjamaah adalah sembahyang takdim. Makna kata bila mana hujan hari Jumaat kan. Hari Jumaat kita pun lepas habis sembahyang Jumaat tu takat tak boleh balik hujan. Hujan lebat ni. Maka waktu tu boleh kita takdimkan sembahyang asar tu. Dia adalah bahasan-bahasan dia tu, ada dia punya syarat-syarat dia. Yang tu empat sembahyang yang wajib imam niat berjamaah. Bagi faham masalah dia. Misalnya kita kata sembahyang maghrib tadi, dia angkat takbir tu, waktu dia angkat takbir tu dia tak niat jadi makmum bagi imam tu. Lepas tu selepas dia takbir tu ihram tu, dia baca Fatihah baru dia niat jadi makmum. Maka waktu tu sembahyang dah sah, tapi luput fadilat jemaah bagi dia. Itu yang pertama. Yang kedua pula, boleh jadi pula batal sembahyang dia waktu dia angkat takbiratul ihram tu, dia tak nak jadi makmum. Mana dalil yang mengatakan disyarakkan bagi kita ni sembahyang berjemaah? Dalil dia dalam surah An-Nisa ayat 102, Allah Taala berfirman, wa idza kunta fihim fa aqamta lahumus salata faltaqum ta'ifatum minhum ma'ak. Itu dalil dia. Surah An-Nisa ayat 102. Yakni terjemah dia, dan apabila engkau berada dalam kalangan mereka semasa perang, lalu engkau mendirikan solat dengan menjadi imam mereka, maka hendaklah sepuak dari mereka berdiri mengerjakan solat bersama-sama denganmu. Maka wajah istidlal, makna kata kita ambil dalil daripada ayat tu adalah waktu perang pun disuruh bagi kita ni dengan mendirikan sembahyang. Fa aqamta tu, fa aqamta faltaqum tu fi amal. Kalau orang mengaji bahasa Arab kata suruh, maka daripada situlah ambil berdalil kata disuruh kepada kita ni bersolat berjamaah. Sebab apa? Waktu perang pun Allah Ta'ala suruh kita sembahyang berjamaah, sama telah lagilah waktu aman ni lagilah dituntut, lagi aula bagi kita ni sembahyang berjamaah. Tu daripada dia punya dalil dia. Dan lagi pula hadis Nabi SAW, kita pun dah tahu salatul jama'ati afdalu min salatil fardhi bi 27 darajatan. Ini riwayat Bukhari Muslim. Iaitu Nabi kata solat jamaah ni afdal daripada sembahyang fardhi. Fardhi ni munfarid, sembahyang seorang, dengan 27 derajat. Iaitu juga berdalil dengan mengatakan bahawa sembahyang jemaah
Dan lagi pula ada juga hadis daripada Abi Darda bahawa Rasulullah SAW bersabda, "Ma min thalathatin fi qaryatin wala badawin la tuqamu fihimus salatu illa qad istahwadha alaihimus syaitanu fa'alaika bil jama'ati fa innama ya'kulu dhibbu minal qanamil khasiyati." Ni bagus hadis ni. Nabi kata apa? Nabi kata tidak ada kampung dan penempatan dan padang pasir yang dihuni oleh 3 orang lelaki tetapi tidak didirikan solat fardu berjemaah padanya, melainkan syaitan telah menguasai diri mereka. Maka hendaklah kamu semua beriltizam dengan solat berjemaah, kerana sesungguhnya serigala hanya memakan kambing yang berada jauh dari kumpulannya. Hadis riwayat Abu Daud. Dalam hadis ini Nabi cerita apa? Yang pertama sekali, Nabi ajak kita supaya kita ni bersolat jemaah. Kalaulah satu kawasan tu tak bersolat jemaah, maka Nabi kata syaitan dah menguasai mereka ni. Dan lagi pula Nabi bagi misal kepada kita, serigala ni bila mana dia nak serang kambing ni, dia serang kambing yang sikit duduk dalam kelompok kan, ataupun kambing yang duduk sekor dua ni. Maka kita pun faham. Adapun kalau lah kambing tu duduk dalam kelompok ramai tu, serigala pun dia tagak-tagak juga nak pergi. Adapun kalau dia tengok kambing tu duduk sekor dia, dia berani pergi tekam. Maka macam tu juga Nabi misalkan kepada kita, kalau lah kita nak kuat duduk dalam jemaah, maka disuruh kepada kita tu, suruh kita bersolat jemaah. Maka daripada hadis itu juga kita boleh ambil iktibar dia. Yang pertama, kalaulah orang tu tinggalkan perintah Allah Ta'ala tanpa keuzuran, dia tu dah dikira orang yang mengikut syaitan. Sebab apa? Kesan daripada orang tu tak bersolat jemaah berdasarkan hadis ni, syaitan tu boleh menguasai diri dia. Yakni lagu mana syaitan buat syaitan menguasai diri dia? Yakni syaitan buat bagi kita lupa kepada Allah Ta'ala. Dia kata mengekalkan dan menyuruhkan atas mengerjakan dia semayang tu dengan berjemaah. Kerana apa tu? Kerana bahawasanya orang yang sembahyang berjemaah itu lebih atas sembahyang seorang dirinya. Lebih tu dengan 27 derajat seperti barang yang datang pada hadis. Lebih yakni lebih nisbah pahala. Kalau sembahyang seorang, pahala ada 1. Kalau sembahyang ramai berjemaah sekurang-kurangnya 2 orang, pahala dia 27. Tibalah orang tanya kita, apa beza kalau kita sembahyang 2 orang dengan sembahyang ramai lagi? Pahala sama 27. Soalan besar ni, kalau besar mat terlintas dalam fikiran kita. Orang tanya kita, sembahyang 2 orang pun boleh pahala 27 juga. Biar aku sembahyang di rumah dengan bini aku. Contohlah dia kata, tak apa, ambil aku sembahyang rumah dengan anak aku, buat apa main masjid. Cuma tadi kita cerita afdal bagi laki-laki ni dia main sembahyang di masjid. Tapi dia kata serupa je sembahyang 2 orang pun 27 pahala. Sembahyang ramai di surau pun ni ramai-ramai lagu ni, tambah pula sah pula tak cukup ni, ambil sembahyang di rumah 27 pahala ke. Apa beza dia? Kata guru saya, beza dia adalah kita sembahyang berjemaah lagi banyak, lagilah besar dia punya fadilat dia. Kita bagi perumpamaan macam ni. Kalau lah orang tu sembahyang berjemaah 2 orang, dia dapat 27 pahala juga. Tapi 27 pahala tu kita umpamakan macam bola kecil saja. Tu misal dia. Adapun kalau kita sembahyang ramai, makna kata ramai main sembahyang jemaah ni, maka dapat 27 juga. Tapi 27 tu hak besar-besar ni kita kata. Misal dia macam tu. Kata guru saya. Bolehlah kita jawab kat orang macam tu. Contoh dia kata, biar aku sembahyang di rumah je lah, daripada sembahyang di masjid di surau pun 27 juga. Tapi 27 tu tak sama.
27 di surau dapat besar-besar, 27 di rumah kecil-kecil. Nak ikan besar kan, nak ikan kecil? Tanya dia. Dia kata lagi, ni dia bagus dia kata ni. Maka orang yang memudahkan dengan laba ini, dia kata tafriq pada kata tadi itu, maka orang yang memudahkan dengan laba ini, laba mana? Yakni 27 derajat tu, laba tu maksud untung. Ada tafsir sikit apa maksud laba ini tu, dibangsakan laba pada agama lagi akhirat. Maka laba yang disebut tu yakni laba yang dibangsakan pada agama lagi akhirat. Ini untung yang dinisbahkan kepada agama lagi akhirat. Padahal tiada payah pada menghasilkan dia. Dan lagi pula dia kata tak payah pun nak buat sembahyang jemaah ni, dan tiada dapat mencapaikan akan dia. Dan tu Allah pada kata padahal tu. Ni padahal tiada dapat orang tadi tu mencapaikan akan dia, akan jemaah tu, maka adalah orang itu orang yang memudahkan agamanya dan orang yang tidak menghiraukan akan dia, akan agama dia. Apa maksud memudahkan? Ini ambil ringan. Maka kata Syekh Fatani, orang yang ambil mudah, kita kata dia buat mudah ataupun ambil ringan dengan untung tu. Padahal dia pun tahu kata sembahyang jemaah ni boleh 27 pahala, tapi dia ambil mudah. Maka orang yang ambil mudah ni, orang tu dikira orang yang ambil ringan dengan agama dia, dan orang tu dia tak menghiraukan dengan urusan agama dia. Seolah-olah macam tu lah. Dia sebab tak nampak ya 27 ni. Cubalah kita kata siapa main semayang ni bagi RM27 tengok. Pakat penuh habis ni surau ni. Kita katalah tu kaunter Covid tu, tulis nama tu, letak je siap dah. Dalam uncang 27. Penuh habis surau ni, orang kat main habis tapi benda tu benda tak nampak. Apa hikmah Allah Ta'ala tak bagi kita nampak ni? Hikmah dia Allah Ta'ala nak kita ni bersungguh-sungguh, bukan nak kejar pada pahala semata-mata, tapi nak kita tu beribadat semata-mata kerana Allah Ta'ala. Kalau dia tahu macam tu dia main dah. Sama jugalah kalau dia duduk di rumah sembahyang seorang, uncang tepi dia RM1 je duduk dah. Mana kata dia sembahyang jatuh uncang, buka-buka lah RM1 je. Dia main-main di surau, sembahyang habis sembahyang jemaah, jatuh uncang pada langit je, buka-buka RM27. Tiap kali 5 waktu main RM27 boleh berapa dah? Tak payah pergi kerja dah gitu. Tapi Allah Ta'ala rahsiakan daripada kita 27 pahala tu tak nampak. Kalau nampak orang bakat main dah. Tapi disebabkan tak nampak itulah orang tak main. Dan lagi pula orang ambil mudah kata, fardu kifayah je, daripada buat dah, aku tak payahlah. Sebab apa? Sebab orang tu dikira orang yang ambil mudah, ambil ringan dengan urusan agama dia, dan lagi pula dia tu seolah-olah tak menghiraukan agama dia. Dan lagi dia kata, dan lagi kerana kata setengah ulama, ia sembahyang jemaah tu fardu kifayah. Dia cerita kat hukum sembahyang jemaah tu fardu kifayah. Lagi pula dia kata diperang akan orang yang meninggalkan dia berjemaah. Yang ni bukan kita pandai-pandai sendiri. Kita kata orang yang tak sembahyang jemaah ni kita pergi perang dengan dia. Tak, nanti dulu. Dia kata ada hadis Nabi sebut orang yang tak sembahyang jemaah masa zaman Nabi ni, Nabi nak bakar rumah dia. Nanti dulu, jangan pergi bakar rumah orang, ikut suka je. Yang ni perang ni, yakni raja ataupun pemimpin ni kena suruh paksa dia. Bukan kita kata paksa tu mana kata kena wajib pergi, tak. Mana kata tugas pemimpin ni ataupun tugas raja-raja ni pakat-pakat kena galakkan rakyat dia ni pakat main jemaah. Nanti kat belakang daripada kitab Mutul Musalli ni dia ada kitab Tatmimul Faidah.
cerita tentang raja ni. Raja dan pemimpin akan cerita. Raja macam ni, macam mana, makna kata raja ni apa tugas dia, dia selitkan kat situ. Macam itu kita cerita. Disebabkan kitab Mu'tamad Salih ni, yang suruh karang kitab Mu'tamad Salih adalah Raja Fatani. Ketika mana Raja Fatani berziarah kepada Syekh Fatani di Mekah, dia nak suruh Syekh karang satu kitab tentang sembahyang dan satu kitab berkenaan dengan raja-raja ni. Maka Syekh karanglah kitab Mu'tamad Salih, dan di belakang dia sikit tu, di tengah-tengah dia selit tentang tatmimul faedah, nak menyempurnakan faedah, cerita tentang hak raja-raja dan apa hak raja pada rakyat dia ni. Maka salah satu daripada hak raja ni adalah dia kena suruh rakyat-rakyat dia ni hadir kepada sembahyang berjamaah. Mana kata dia nak kena galakkan kepada rakyat dia, pakat-pakatlah semua ni pergi sembahyang jemaah. Dia kata diperang akan orang yang meninggalkan dia akan jemaah. Dia ada dalil hadis daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam pada Abi Hurairah. Nabi kata apa? Laqad hamamtu an amura bihatabin yuhtatabu thumma amura bis salati fayu'adzana laha thumma amura rajulan fayumman nasa thumma ukhalifa ila rijalin la yashhaduna salata fa uharriqa alaihim buyutahum. Ni hadis yang cerita tentang Nabi suruh bakar rumah orang yang tak hadir sembahyang jemaah. Terjemah dah kita baca. Sesungguhnya aku berniat dan mencita bahawa aku suruhkan dengan kayu api yang dihimpunkan dia, kemudian aku suruhkan dengannya dengan salat. Maka diazankan dia, kemudian aku suruhkan seorang laki-laki maka menjadi imamkan kepada manusia, kemudian aku menyalahi ke atas laki-laki yang tidak hadir bersolat, maka aku membakarkan rumah-rumah mereka. Dia ambil dalil kat mana kita kata? Kalau lah orang kata, ni Nabi nak bakar rumah orang yang tak sembahyang jemaah. Ambil dalil pada hadis ni, hadis riwayat Bukhari dan hadis riwayat Imam Muslim. Nabi bakar tak rumah orang tu? Tak bakar. Itulah dalil kata sembahyang jemaah tu bukanlah fardu ain. Takut-takut orang berkata, Nabi nak bakar rumah orang yang tak sembahyang jemaah. Nabi pergi bakar tak? Tak, Nabi nak bakar. Nak bakar tu nak cerita apa? Nak cerita ancaman kepada orang yang tak hadir sembahyang jemaah ni. Nak menggalakkan kepada orang ni suruh mai pakat-pakat mai sembahyang jemaah. Daripada situlah kita faham bahawa sembahyang jemaah tu bukanlah fardu ain. Tapi adalah mazhab lain, mazhab Hanafi, depa hukumkan sembahyang jemaah tu sebagai fardu ain. Mana kata dalam mazhab Hanafi semua individu ni kena mai sembahyang jemaah. Kecuali uzur lah. Ada uzur-uzur dia. Nanti dia akan cerita sikit uzur-uzur orang yang boleh tak hadir jemaah. Dia kata dia kata. Dan lagi pula kerana memeliharakan mazhab yang mengatakan orang yang jiran masjid tiada harus sembahyang melainkan dalam masjid jemaah. Dan lagi dia kata kerana nak peliharakan mazhab, yakni mazhab Hanafi. Tulis itu mazhab Hanafi. Dan ada juga sebahagian pada mazhab Syafi'i, imam dalam mazhab Syafi'i yang berpendapat bahawa sembahyang jemaah ni fardu ain. Iaitulah kebanyakan pada ahli hadis dalam mazhab Syafi'i mengatakan bahawa sembahyang jemaah ni hukumnya fardu ain. Bila mana kita kata sembahyang fardu jemaah, sembahyang jemaah tu, sembahyang fardu tu sunat kita apa? Wajib kita berjemaah kerana kita nak jaga pada mazhab yang mengatakan sembahyang jemaah tu wajib. Sebab itulah orang yang bila mana duduk dekat dengan masjid, dia kata tu yang mengatakan orang yang jiran masjid, yakni jiran masjid itu nisbah 40 buah rumah dikeliling masjid. Mana kata orang yang kalau kita nisbahkan dengan 40 buah biji rumah, maka orang tu dikata orang yang jiran masjid. Mana kata dia dekat dengan masjid. Adapun yang ini bukanlah qaul dalam mazhab kita, tapi mazhab lain, atau mazhab Hanafi.
Maka orang tu tiada harus, ini haram sembahyang melainkan di dalam masjid jemaah. Lagi pula sebab kita nak jaga atas qaul ataupun mazhab yang mengatakan sembahyang jemaah di masjid wajib. Dan lagi pula dia kata setengah ulama membandingkan, muskah tu dia membandingkan. Tengok nuskah lama kan, nuskah apa saya ni? Nuskah ni ya? Tak apalah, bacalah. Kalau dalam nuskah ni dia tulis memandangkan. Mim banun. Tapi dalam nuskah ni dia tulis membandingkan. Tak apalah, bolehlah. Maksah dua-dua kita katalah. Kata setengah ulama memandangkan ataupun membandingkan sembahyang jemaah itu, elok kita kata membandingkan. Sebab nak dapat misal sembahyang jemaah itu seperti ayat yang banyak. Kata setengah ulama membandingkan sembahyang jemaah itu seperti ayat yang banyak. Ada setengah ulama buat misal sembahyang jemaah ni serupa dengan ayat yang banyak. Apa ayat yang banyak tu? Ayat yang dua kolah. Tulis tu ayat yang dua kolah. Tiada menajiskan akan dia akan ayat tu kedatangan najis, melainkan berubah rasanya atau warnanya atau baunya. Maka ayat yang banyak, ini ayat dua kolah ni tak boleh menajiskan dia dengan ada najis, makna kata kedatangan najis pada ayat tu, melainkan bila mana berubah rasa, warna ataupun bau dia. Ini kita dah mengaji kan. Ayat yang sedikit, ayat yang dua kolah kita kata. Bersalahan air yang sedikit, yakni bersalahan pada segi hukum. Ayat yang sedikit, yakni ayat yang tercukup dua kolah, jadi najis dengan kedatangan najis jikalau tidak berubah rasanya atau baunya sekalipun. Maka ada ulama misalkan kepada kita perumpamaan sembahyang jemaah ni seperti ayat yang banyak. Adapun ayat yang banyak ni, kita kata ayat dakwah ni, kalaulah jatuh najis atas dia, adakah jadi ayat tu ayat mutanajis? Tak jadi ayat mutanajis selama tak berubah rasa, bau dan warna dia. Itu kita maklum. Adapun ayat yang sedikit pula, ayat yang tak cukup dua kolah, maka jadi najis bila mana kedatangan, bila mana masuk najis dalam ayat yang tak cukup dua kolah tu, sekalipun tak berubah rasa, warna dan bau dia. Maka perumpamaan dia tu seperti ayat yang banyak. Mana kata orang yang sembahyang jemaah ni diibaratkan seperti ayat yang banyak. Mana kata bila mana duduk berjemaah ni, orang susah lah, mana kata syaitan ni susah nak ganggu dia, mana susah nak bagi waswas pada dia. Adapun orang yang sembahyang seorang ni, ayat kita kata najis tu perumpamaan bagi syaitan tadi. Maka bila mana ayat yang sikit, bila mana masuk najis, maka ayat tu akan menyebabkan jadi ayat tu mutanajis. Perumpamaan dia macam tu lah. Bila mana kita sembahyang seorang, maka syaitan ni boleh mai kepada kita dan datangkan waswas bagi kita. Adapun kalau kita sembahyang jemaah, maka kuatlah kita kan. Syaitan pun susah lah nak mai nak apa? Nak mai bagi waswas pada kita tu. Dia kata, dan demikian lagi syaitan kuat ia atas orang yang sembahyang sendirinya itu. Dan lagi pula syaitan ni dia kuat pada orang yang sembahyang seorang. Apa kuat apa tu? Ni kuat mendatangkan waswas pada orang yang sembahyang seorang. Hadis dah sama macam tadi juga tu. Ni hadis yang cerita kata serigala tu dia ni takkan makan kalau lah kambing tu duduk dalam kelompok. Adapun kalau kambing tu duduk seorang-seorang dia, mudahlah bagi serigala tu nak faham. Perumpamaan dia macam itulah. Dan lagi pula, tidak kuat ia syaitan atas orang yang sembahyang berjemaah. Kalau sembahyang seorang, syaitan kuat ni kuat mendatangkan. Adapun kalau sembahyang jemaah, syaitan tu tak kuat nak bagi mendatangkan waswas pada orang yang sembahyang jemaah. Tapi ada juga orang sembahyang jemaah pun ada main waswas juga.
tapi bila mana sembahyang jemaah ditampung dengan pahala jemaah tu. Dan lagi pula dia kata, dan lagi orang yang sembahyang sendirinya itu tiada disurat, tiada ditulis melainkan barang yang diakalkan dia, yakni barang yang hadir dalam hati dia. Dan padahal waktu walihal kita kata, dan padahal sembahyang di dalam jemaah itu disuratkan, ini dituliskan baginya, bagi orang yang sembahyang jemaah tu sembahyang yang sempurna jika tiada diakalkan. Jika tu payah, yakni jika tiada diakalkan sekalipun, maka sembahyang jemaah ni ditulis bagi orang yang sembahyang jemaah tu dengan sembahyang yang sempurna. Adapun kalau sembahyang seorang ni ditulis bagi dia ikut pada hadir hati dia tu. Mana kata dia kalau dia sembahyang seorang tu khusyuk dia, maka dikira benda tu. Adapun bila mana orang yang sembahyang dia berjemaah ni, dia dapat sembahyang yang sempurna. Kalau dia tak boleh, imam topak kat dia. Sebab itulah penting. Mana kata kalau kita ni pun taklah reti sangat nak baca elok-elok ni, kita pun tak reti sangat hukum-hukum ni, kita sembahyang pula dengan imam yang reti, maka imam tu seolah-olah dia topak bagi kita ni. Dan lagi sembahyang berjemaah itu, tali yang disuruhkan kita berpegang dengan dia, dengan tali itu yang di dalam firman Allah Ta'ala, waqtasimu bihablillahi jami'an. Dan lagi pula sembahyang jemaah ni diserupakan dengan tali yang mana Allah Ta'ala suruh kepada kita dalam surah Al-Imran ayat 103, iaitulah ayat dia waqtasimu bihablillahi jami'an. Allah Ta'ala kata apa? Berpegang kamu sekaliannya dengan tali Allah. Apa maksud tali Allah tu? Yakni solat jemaah. Yang saya mengaji, tali Allah tu kata guru, yakni murad dengan tali itu ialah solat jemaah. Maka tiap-tiap orang yang lalai akan dia itu, maka tiap-tiap orang yang lalai akan dia akan berjemaah tu, yakni lalai tu lalai hati dia, sungguhnya sangatlah besar ia lupa akan maslahat agamanya. Maka orang yang lalai daripada sembahyang jemaah tu, dia tu sangatlah besar dia lupa pada maslahat ni, kepentingan pada agama dia. Padahal kita tahu dah sembahyang jemaah ni tak payah. Maka bila mana orang tu dia ambil mudah ataupun dia buat lalai hati dia dengan ambil ihtimam dengan sembahyang jemaah tu, maka sangat besarlah dia tu lupa kepada maslahat agama dia. Dan lagi pula, dan sedikit gemar ia daripada menyungguhkan pekerjaan akhirat. Lagi pula orang yang lalai hati dia ni daripada sembahyang jemaah, dia tu seolah-olah buat tak bersungguh pada urusan akhirat. Padahal sembahyang jemaah tu daripada urusan akhirat, urusan agama. Maka tiada diketahui orang yang menuntut akan dunia, menanggung ia akan penat dan payah ia kerjakan yang berat berjaga malam, dan berpanas ia sehari-hari, manakala hasillah baginya, maksudnya suku sejempal daripada labanya, nescaya lupa ia daripada menanggungkan akan payah-payah dan dimudahkan segala yang payah-payah, dan membilang barang yang tercapai daripada laba dunia yang fani, yang binasa itu akan tuannya yang amat besar. Apa maksud dia? Kita kata lagu ni lah. Maka kita tengoklah orang yang duk bekerja. Orang yang bekerja, kita kata orang yang bercucuk tanam lah. Kita nampak dia ni duk cucuk tanam, payah lah. Kita duk kata duk cangkui semua. Tapi tak kala dapat hasil tu, penat tu hilang habis. Macam-macam tu jugalah orang yang sembahyang jemaah ni patutnya macam tu. Orang tu kita nampak 7 pagi keluar dah rumah, pergi kerja, balik 7 malam pula. Tapi bila mana dia dapat hasil, kita kata dapat gaji tu, penat dia tu seolah-olah hilang. Macam itulah kita kata. Buat misal macam itulah. Orang yang kejak dunia macam tu pun, bila mana dia dapat hasil tu, dia rasa hilang penat dia. Maka macam tu jugalah orang dalam urusan akhirat.
bila mana dah sembahyang jemaah ni, dia tahu kata hasil dia tu 27 pahala, dia rasa penat aku hilang sembahyang jemaah tu, jadi hilang lagu tu je. Walaupun sembahyang jemaah ni nak ikut imam lambat pula dah, nak kena ikut pula imam baca slow pula. Tapi bila mana kita tilik pada hasil yang kita dapat pada sembahyang jemaah tu, hilang penat tu. Sebab apa? Sebab kita nak nampak kat akhirat tu ada lagi tu. Sama macam tu jugalah. Orang yang kerja dunia ni pun, dia pergi kerja penat lelah, pergi 7 pagi balik 7 malam, tapi bila dapat hasil tu, dapat gaji tu, hilang penat dia. Kita kata lagu tu. Macam sikit lagi. Azan dah, masuk dah. Dan barang siapa tidak mengira-ngirakan pekerjaan ini pekerjaan sembahyang jemaah tu, bagi dirinya bahawa adalah ia orang tu pada Allah, ini di sisi Allah dibilangkan daripada orang yang munafik. Kata Syekh Fatani, orang yang tak menghiraukan ataupun tak mengirakan pekerjaan sembahyang jemaah ni, dia tu di sisi Allah Ta'ala dikira sebagai orang yang munafik. Sebab apa dikira macam tu? Orang-orang munafik ni pada zaman Nabi dahulu, mereka ni buat dia sembahyang dekat belakang Nabi. Yang tu yang buat apa? Ada yang tak hadir langsung sembahyang jemaah pun ada. Dia kalau sahabat Nabi ni nama dia Huzaifah Al-Yamani. Dia ni salah seorang yang kasyaf. Mana kata kasyaf ni, dia boleh nampak kena orang munafik Sayyidina Umar ni bila mana nak semayang ni, dia tengok kepada Huzaifah Al-Yamani ni. Huzaifah ni orang Yaman, dia sahabat Nabi juga. Bila mana dia tengok Huzaifah Al-Yamani ni, bila tengok imam tu nak semayang, imam tu Huzaifah tak semayang, maka Sayyidina Umar kata, ni orang munafik ni jadi imam. Tu dia kasyaf Huzaifah Al-Yamani. Maka Sayyidina Umar pun bila mana nak semayang ni, nak tengok kalau ada, mana kata kalau kat dalam majlis, dalam sembahyang tu ada Huzaifah Al-Yamani, lepas tu ada orang jadi imam, Sayyidina Umar ni akan tengok pula Huzaifah ni, Huzaifah semayang dah dengan dia. Bila Huzaifah semayang, barulah dia ikut semayang. Kalau Huzaifah Al-Yamani tak semayang, maka dia tahulah kata yang tu orang munafik. Tu hebat Huzaifah Al-Yamani, dia boleh tahu orang munafik. Nabi lagi lah tahu. Huzaifah Al-Yamani salah seorang orang yang tahu, yang Allah Ta'ala bagi kelebihan pada dia, dia boleh tahu orang munafik. Dan boleh tahu pula jumlah orang munafik dalam Madinah tu berapa, Mekah tu berapa. Tu hebat tau. Dia kata bahkan malaikat nyata ada padanya daripada uzur. Kita berhentilah, nanti kita nak cerita pula orang yang boleh diuzurkan dengan sembahyang jemaah. Bukanlah kita kata semua orang kena main sembahyang jemaah. Dia kata aku sakit macam mana, itu masuk dalam uzur. Dia kata sembahyang jemaah dalam mazhab Hanafi tu kata wajib, semua orang kena pergi. Dah tu orang tu sakit nak pergi sembahyang macam mana? Tu ada uzur dia. Thumma qala wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam. InsyaAllah moga-moga apa yang kita sampai kepada hari ini boleh kita ambil manfaat dan kita sampai kepada orang yang tak hadir pada hari ini. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa la hawla wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Allahumma faqina fi din wa 'allimna takwil wa hdina siratal mustaqim wa la hawla wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa salam walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.